أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله ثم الحمد لله وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. صلاة وسلاما إلى حبيبنا سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر السابق الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته وصار على سنته وأتبع ملته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر إلى الآخر الآيات. صدق الله العظيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang dibahagiakan, dihormati Tuan Imam, barisan pegawai masjid, barisan EJK masjid, Tuan Bilal, Muazzin, tidak lupa juga pada ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati sekalian. Begitu juga dimuliakan, diraikan, disegani para alim ulama, guru-guru, para asatizah yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita teruskan akan perkongsian ilmu, sedikit sebanyak saya ingin ta'arifkan diri saya, ta'arufkan diri saya yang bagi saya baru pertama kali sampai ke masjid ini. Akhukum fillah, nama yang diberi Muhammad Zikri bin Maruli, berasal dari Kelang, menetap di Darul Atiq, Kuala Kubu Baru. Alhamdulillah, status pendidikan menuntut di Universiti Ulum Islamiyah Al-Azhar, Qahirah, Mesir. Jadi muslimin muslimat, sedikit sebanyak pengenalan diri saya. Moga-moga kita berkenal di dunia sehinggalah masuk ke syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah. Yang pertama kerana Allah memberi lagi akan segala hidayah, i'anah, taufik, nikmat kepada kita yang pelaku maksiat ini. Ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati sekalian, ketahuilah nikmat yang Allah beri pada kita tidak pernah kurang. Ketahuilah kita ni manusia yang sentiasa melakukan maksiat, tetapi Allah tidak mengurangkan akan rezeki kita, tidak menarik akan rezeki kita. Sebab itu berbeza sifat kita dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat manusia
ribuan kali kita buat baik dengan manusia, cukup sekali kita buat salah, manusia yang kita buat baik tadi tak ingat yang kita buat ribu ni. Dia ingat apa? Benda yang kita buat tak baik ni sekali je. Sedangkan kita buat ribuan kali baik dengan dia, sekali je kita buat salah, Masya Allah, dia tak ingat yang 1000 tu, dia ingat yang satu salah tu sampai ke mati. Ni manusia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sifat yang agung, banyak mana pun kita buat salah dengan Allah, Allah tak ingat, tetap lagi memberi nikmat, tetap lagi memberi rezeki dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang Allah rahmati sekalian, jangan kita menjadi seorang yang sombong dengan Allah. Hari ini kita berada di dunia Allah, menggunakan segala, nak tak nak menggunakan segala nikmat Allah. Sebab itu hari ini kita tak boleh dustakan nikmat Allah. Kita tak boleh kata yang kita dapat ni daripada milik kita. Semua datang dari Allah. Allah kata dalam Al-Quran, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat mana lagi Allah kata yang kamu nak dustakan? Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati sekalian, jangan menjadi orang yang sombong. Orang sombong ni datang daripada satu sifat, iaitu apa? Tidak bersyukur dengan Allah. Sebab itu banyak nikmat yang Allah bagi, sehingga Allah bagi tahu dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Kalau kau nak kira, wahai manusia, wahai makhluk, akan nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, tidak terkira. Sebab itu hari ini kita jangan jadi orang sombong. Sebab apa ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati sekalian, orang sombong ketahuilah tidak masuk syurga Allah. Tidak ada seorang penghuni syurga pun yang mengada ataupun ada sifat sombong ketika berada dalam syurga Allah. Sebab itu hadirin hadirat yang Allah rahmati sekalian, baik kita ustaz mempunyai ilmu tak banyak, baik kita tok imam mempunyai hafiz Al-Quran, tajwid dan sebagainya, baik kita pengerusi masjid mempunyai ilmu mentadbir, baik kita AJK, baik kita pengurusi, baik kita pegawai, baik kita semua makhluk, tak kira banyak mana, tinggi mana pangkat sekalipun, ketahuilah semua itu adalah pilihan Allah. Banyak lagi manusia yang Allah pilih, tapi Allah pilih kita menjadi atau meletakkan jawatan yang kita ada sekarang. Ketahuilah tuan-tuan, bila-bila masa Allah boleh cabut dan beri kepada orang lain. Sebab itu kita kena syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita kena syukur apa? Syukur kepada Allah. Allah terima kita menjadi penghuni bulan Ramadan. Saya nak tanya ayah-ayah, ibu-ibu, Ramadan tahun ni ketika Allah jemput kita berjumpa dengan awal Ramadan, saya nak tanya, tuan-tuan dah sujud syukur belum? Tuan-tuan dah sujud syukur belum? Sebab apa? Allah jumpakan Ramadan. Nak tanya, dah sujud syukur belum? Betul tuan-tuan, hati-hati tuan-tuan, boleh jadi Allah tulis nama kita penghuni yang terakhir pada bulan Ramadan tahun ini. Sebab itu kata ulama, tunjukkanlah syukurmu pada Allah yang mengtakdirkan kamu berjumpa dengan Ramadan. Ketahuilah bulan Ramadan ini bukan saja mulia, bukan saja ditunggu-tunggu oleh penduduk bumi, malah penduduk barzakh pun menanti akan datangnya bulan Ramadan. Penduduk barzakh meminta-minta pada Allah, menangis-nangis pada Allah supaya dihidupkan berjumpa dengan bulan Ramadan walaupun satu malam. Penduduk langit, para malaikah begitu gembira, begitu seronok apabila datangnya bulan Ramadan. Hari ini kita manusia diberikan peluang oleh Allah berjumpa dengan Ramadan, kita sombong dengan Allah, tak ucap terima kasih, buat amalan lekeh-lekeh, tak mengambilkan iktibar, tak mengambilkan kesempatan yang ada dalam bulan Ramadan. Hati-hati tuan-tuan, takut-takut kita didoa tergolong dalam golongan yang Nabi Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, yang didoakan oleh malaikat Jibril, yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati tuan-tuan.
Sebab itu ibu-ibu ayah yang Allah rahmati sekalian, apa doa Jibril alaihi salam yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa dia? Man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah qul amin. Faqala Rasulullah amin. Apa malaikat Jibril alaihi salam doakan? Barang siapa yang berjumpa dengan Ramadan falam yughfar lahu, tidak mendapat keampunan kepada Allah, ab'adahullah, nescaya Allah menjauhkan rahmat kepadanya. Qul amin, katakan amin ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah mengatakan amin. Hati-hati tuan-tuan. Sebab apa ulama memberitahu, sebab apa malaikat Jibril alaihi salam doa sebegini? Kerana ada manusia segelintir umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir zaman, apabila masuk dalam bulan Ramadan, masya-Allah, dia sama macam luar Ramadan. Dia tidak mengambil berat tentang kehebatan Ramadan, dia tidak mencuba mendapatkan akan kehebatan yang ada dalam bulan Ramadan. Dia melekeh-lekehkan, dia ambil remeh tembeh. Hati-hati, takut-takut orang macam inilah yang ditergolong daripada doa yang malaikat Jibril alaihi salam doakan. Dua perkara yang perlu kita kena syukur. Hari ini kita beri nasihat pada diri saya mahupun muslimin muslimat yang Allah kasihi sekalian. Kena syukur ayah-ayah, ibu-ibu yang Allah rahmati sekalian. Binatang pun reti syukur. Binatang pun reti syukur. Kalau kita tak reti syukur, kita lebih teruk pada binatang. Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati sekalian, peganglah akan ilmu yang kita ada. Carilah ilmu yang kita ada supaya apa? Ibadah kita itu sempurna. Jangan kita ibadah tanpa berilmu. Takut-takut ibadah itu tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita kena tengok diri kita. Kita sekarang berada di fasa yang kedua, iaitu apa? Fasa maghfirah. Hari ini kita berada di fasa yang kedua, iaitu maghfirah, keampunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara salah satu kehebatan bulan Ramadan, Allah berikan ganjaran bersilih ganti. Apa kata Nabi? Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ada ini semua apa? Alhamdulillah, fasa yang pertama awwaluhu rahmah, selesai 10 hari pertama dalam bulan Ramadan selesai kita jalani. Hari ini kita berada di fasa yang kedua, awal fasa kedua, iaitu wa awsatuhu maghfirah, keampunan. Jadi carilah keampunan yang Allah berikan, carilah rahmat, keredaan yang Allah berikan lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Sebab itu ayah-ayah yang Allah rahmati sekalian, orang mukmin yang mengambil berat tentang agamanya ialah orang yang memperbaikikan amalannya. Ini yang pertama. Yang kedua, rajin menyempurnakan amalannya. Lalu yang ketiga, tawakal dan berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara ni kalau kita ada, kitalah orang yang mukmin yang bijak menjaga akan agamanya. Sebab hari ini ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati sekalian, kebanyakan kita kurang tepat pegangannya dalam kita melakukan ibadah. Baik, apa yang nak dikatakan di sini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini kita berpegang, aku masuk syurga Allah kena banyak amal. Adakah pegangan ini tepat ataupun kurang tepat? Saya nak tanya ayah-ayah. Adakah pegangan ataupun fahaman begini tepat ataupun kurang tepat? Adakah kita masuk syurga Allah dengan perlu banyaknya amal ataupun kena banyak amal?
Ketahuilah muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, sesungguhnya kita masuk syurga Allah bukan banyaknya amal, tetapi dengan banyaknya rahmat Allah. Sebab itu hari ini kalau kita tengok manusia hebat pada bulan Ramadan, kerana apa? Dia menganjarkan akan ganjaran kepada ibadah tersebut. Dia beribadah semata-mata mengejarkan Ramadan. Sebab itu dia hanya hebat pada bulan Ramadan, tetapi tidak pada luar Ramadan. Ini kena faham baik-baik ayah-ayah, ibu-ibu yang Allah rahmati sekalian. Sebab itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, seorang guru, seorang muallim, seorang ulama tersohor di dunia Mesir, di bumi Mesir pada zaman dahulu. Apa dia berkata? Janganlah kamu beribadat mengejarkan akan ganjaran, tetapi beribadatlah kamu mengejarkan akan rahmat dan redha Allah, nescaya kamu mendapat ganjaran tersebut. Sebab itu muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, hari ini kita beribadat, kita berpegang kerana nak masuk syurga, kena banyak amal. Lebih tepat lagi kita kena berpegang macam mana? Aku banyak amal kerana bukan nak rebutkan ganjaran, tetapi nak mendapatkan rahmat dan berkat Allah, supaya aku dapat masuk syurga Allah. Tiket kita nak masuk syurga Allah bukan dengan banyak amal, tapi tiket kita nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Rahmat itulah tiket kita nak masuk syurga. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, orang yang berpegang beramal untuk mendapat rahmat Allah, redha Allah, dia akan hebat di dalam bulan Ramadan. Begitu juga dia akan hebat pada luar Ramadan. Tetapi manusia yang berpegang, aku beramal kerana nak banyakkan akan bekalan ganjaranku supaya aku senang dekat syurga, tu salah. Kalau dia berpegang dengan macam itu, dia akan hebat semata-mata hanya dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Dia kata dalam bulan Ramadan lah ganjaran yang paling banyak Allah bagi. Dalam bulan Ramadan dia sibuk semayang sunat, dalam bulan Ramadan dia sibuk mengaji tadarus, dia banyak solat, dia banyak zikir, dia banyak zikir, zakat, dia banyak sedekah, dia banyak buat baik. Luar Ramadan tidak ada semua tu, melainkan sedikit sangat. Inikah yang Islam ajarkan pada kita apabila berjumpa dengan Ramadan? Adakah ini matlamat Islam yang letak pada bulan Ramadan? Tidak, tuan-tuan muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian. Sebab itu muslimin muslimat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yadkhul ahadul jannah, la yadkhul ahadul jannah bi'amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk syurga Allah, kata Nabi, bi'amalihi, dengan amalannya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala anta ya Rasulullah, adakah engkau pun begitu juga Rasulullah? Lalu jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ana illa ayyataghammadani Allah birahmatih. Begitu juga aku tak masuk syurga Allah dengan banyaknya amal, kata Rasulullah, tapi aku masuk syurga Allah dengan banyaknya rahmat yang Allah meliputkan atas diriku. Jadi kesimpulan yang boleh kita ambil, tuan-tuan, ibu-ibu yang Allah rahmati sekalian, kita ibadah bukan nak kejar ganjaran, tapi kita nak kejar rahmat, redha, keberkatan Allah. Nescaya kita akan dapat ganjaran tu. Sebab itu hari ini contoh yang boleh kita ambil, satu, dalam bulan Ramadan manusia tu hanya hebat pada bulan Ramadan kerana apa? Salah pegangannya, mengatakan beramal hanya mengejarkan ganjaran. Luar Ramadan dia tak hebat. Sebab apa? Ganjaran tak banyak. Dia lupa bukan kerana ganjaran kita masuk surga, tapi dengan rahmat. Boleh jadi luar Ramadan
banyak kita melakukan perkara yang boleh mendatangkan rahmat, tiba-tiba di akhirat nanti bukan sebab dalam bulan Ramadan kita mendapat rahmat yang boleh masuk dalam syurga, tapi sebab luar Ramadan kita dapat rahmat yang membolehkan kita masuk dalam syurga. Bukan kata luar Ramadan, bukan kata dalam bulan Ramadan kurangkan amal, tidak. Dalam bulan Ramadan perlu banyakkan amal supaya apa? Supaya dapat rahmat Allah banyak. Cuma pegangan kita kena betul, beramal untuk mendapat rahmat, bukan ganjaran. Ni kata ulama. Sebab itu hari ni kalau kita tengok kita salat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, contoh apa? Kita salat sunat duha. Saya nak tanya ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di masjid ini, sejujurnya kita solat duha kerana apa? Saya nak tanya ayah-ayah, sejujurnya kita solat duha kerana apa? Setiap pagi kita bangun, niat kita tu kerana apa? Adakah nak mendapatkan rahmat ataupun mendapatkan ganjaran rezeki? Itu kena jaga betul-betul. Hari ni tak semayang duha, dia kata macam tu. Rezeki aku nanti Allah longgarkan, rezeki aku nanti tak banyak, kena semayang duha, dia kata macam tu. Jadi hanyalah kita beribadat itu hanya mendapatkan ganjaran, hanya meminta ganjaran, bukan meminta rahmat Allah. Sebab itu kata Syekh tadi, beribadatlah mencari rahmat, nescaya kamu mendapat ganjaran. Kalau kita beribadat hanya mencari ganjaran, belum tentu kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh-contoh yang boleh kita ambil. Begitu ibu-ibu yang Allah rahmati sekalian, berkata Imam Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya, apa dia kata? Adapun orang yang rajin mengerjakan amal salih, kemudian dia bergantung atas amalan itu, adalah orang yang ujub dengan dirinya dan berani dengan Tuhannya. Orang yang beramal banyak, dia bergantung pada amalannya, adalah orang yang ujub dan berani dengan Allah. Sebab apa? Dia bergantung pada amalnya, tidak bergantung pada rahmatnya. Sedangkan Allah memberitahu, beramallah kamu untuk mendapat rahmat, buat baiklah kamu untuk mendapat rahmat, buat kebajikanlah kamu untuk mendapat rahmat. Orang yang berpegang pada amalan sahaja adalah orang yang ujub dan berani dengan Tuhan. Ini kata Al-Imam Habib Abdullah Haddad. Mungkin masa kelak dia akan diuji Allah dengan suatu bala sehingga ia sedar akan dirinya yang bersifat lemah. Satu hari Allah uji dia sakit, tak boleh beribadat. Satu hari Allah uji dia demam panas, tak boleh bangun, lumpuh dan sebagainya. Barulah dia sedar yang hanya amalan itu hanyalah wasilah, perantaraan kita nak mendapatkan rahmat Allah. Ni kena pegang betul-betul. Sebab itu ayah-ayah yang Allah rahmati sekalian, bukan kata kita tak perlu banyakkan amal, salah. Kita perlu banyakkan amal, dalam masa yang sama kita mengharapkan akan rahmat Allah. Ini yang betul. Sebab itu kata Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, dia kata apa? Bika nusila wala budda minka. Denganmu kita tidak boleh sampai, sedang kami amat berhajat denganmu. Maksud dia apa? Dengan amalan kita tidak boleh sampai ke mana-mana melainkan dengan rahmat Allah. Tetapi kita berhajat denganmu, maksudnya tetapi kita kena buat juga amalan ini kerana apa? Ini adalah syariat yang Allah tetapkan. Jadi dia berkait rapat. Macam mana nak dapatkan rahmat? Salah satunya perbanyakkan amal. Cuma kita berpegang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mengharap pada rahmat Allah. Sebab itu ayah-ayah, ibu-ibu yang Allah rahmati sekalian, kita kena renung balik. Renung balik, adakah Ramadan kali ini pegangan kita, ibadah kita telah betul ataupun sempurna yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa ibu-ibu? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu satu hadis.
ribuan tahun lagi Nabi dah tahu akhir zaman akan berlaku. Apa dia? Wa kam min sa'imin laisa lahu siyamuhu illa al-ju' wal 'atash. Kata Nabi, ramai umat aku akhir zaman yang berpuasa, laisa lahu siyamuhu, tetapi tak dapat puasa dia. Hanya puasa saja tapi tak dapat puasa. Dapat apa? Illal ju' wal 'atash, hanya dapat lapar dan dahaga, penat, letih dan sebagainya. Puasa dapat tak? Ganjaran puasa, rahmat yang dijanjikan dalam puasa dapat tak? Tak dapat. Sebab apa? Salah tata tertib, tidak menjaga ibadah puasa, hanya berpuasa mengikutkan uruf adat. Ni ibu-ibu yang Allah rahmati sekalian. Sebab itu kita kena renungkan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya sayangi, itu juga Allah sayangi. Kita ibadah puasa ni jangan terlalu menjadi hamba pada bulan Ramadan. Jangan terlalu menjadi hamba pada bulan Ramadan. Beribadahlah kita untuk mencapai akan matlamat puasa itu sendiri. Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati sekalian, salah satu hikmah puasa ataupun salah satu sebab kita puasa, kita dapat merasakan macam mana orang fakir, miskin, lapar dan dahaga sebagainya. Tapi kita tak rasa benda tu. Sebab apa? Nak rasa lapar dan dahaga tu tak dapat. Sebab apa? Sahur dia Masya Allah begitu hebat makan. Tengah hari pula banyak tidur. Lepas tu petang pula pergi banyak pula meluangkan masa pada benda-benda yang lara. Sampai petang dia punya buka, Masya Allah, lebih 5 orang dia seorang yang makan. Ni semua ni tuan-tuan muslimin muslimat bukan agenda puasa yang sebenar. Makan begitu hebat sampai kenyang, sampai terlalu kenyang, padat perut, berat badan, nak beribadat penat. Pagi pula amalan tak ada, banyak pula rehat, banyak pula tidur, tak ada zikir, tak ada amal. Ini bukan semua, bukan agenda puasa sebenarnya. Sebab itu muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, cari sebenar agenda puasa yang Islam tetapkan, yang Allah suruh. Sebab apa umat Islam kena puasa? Cari agenda yang sebenarnya tuan-tuan, barulah kita dapat puasa yang kamil, sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jaga tata tertib dari sudut penglihatan, pendengaran, mulut, kaki, tangan, percakapan, akhlak. Itu semua diambil kira ketika mana kita beribadah, supaya ganjaran puasa itu tidak kurang sehinggalah kita tak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Ini muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian. Baik muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, itu sedikit sebanyak nasihat yang boleh saya berikan khususnya pada diri saya yang fakir di hadapan ini dengan ilmu yang penuh dengan maksiat. Nasihat yang saya tujukan yang pertama buat diri saya mahupun muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, sesungguhnya manusia itu tidak akan mulia di sisi Allah melainkan ada barang yang mulia di sisinya. Begitu juga setiap makhluk yang Allah cipta tidak akan jadi mulia melainkan ada barang yang mulia di sisinya. Hari ini kita berada dalam bulan yang penuh dengan mulia di sisi Allah. Carilah kemuliaan untuk kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, mungkin sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah ada sedikit sebanyak minta izin pada AJK Masjid, sedikit pengumuman yang ingin saya sampaikan. InsyaAllah biiznillah di belakang sana nanti insya-Allah saya ada sediakan jualan madu asli dari Pahang sebotol RM20. Hasil jualan, tujuan jualan ini sedikit sebanyak kita bantu madrasah kita, iaitu Darul Atiq. Darul Atiq ni untuk pengetahuan tuan-tuan, sudah hidup ataupun sudah ditubuhkan 30 tahun lebih. Alhamdulillah, dari permulaan tubuhnya madrasah ini almarhum Tuan Guru Ghazali Hasbullah meletakkan syarat
kepada pelajar masuk dalam sekolah ini, masuk dalam madrasah Darul Atiq ini tidak dikenakan yuran yang ditetapkan, tak ada kena yuran. Begitu juga pengajar dan penjaga madrasah tersebut tidak ada istilah gaji. Jadi semua fi sabilillah. Alhamdulillah pelajar hampir 100 lebih yang tidak ada yuran telah hidup ataupun ditubuhkan selama 30 lebih tahun. Yakin dengan Allah, andai ihfazillah yahfazka. Ini kata Nabi dan jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau jaga akan agamaku, ihfazillah yahfazka, nescaya Allah akan jagamu. Mana lagi jaminan, waranti, dhaman yang lebih agung, yang lebih yakin melainkan jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, jangan rasa kurang yakin kita jaga dengan agama Allah.